Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung 2.2 iaitu daun sebagai organ utama pertukaran gas. Okey, organ utama pertukaran gas ini adalah refer kepada organ daun. Organ utama pertukaran gas, ini organ utama pertukaran gas ini adalah organ daun. Daun tu organ ya. Okey, kita baca. Keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan. Mengapa perlunya nak tukar gas dalam tumbuhan? Tidak seperti haiwan yang mencari makanan, tumbuhan mensintesis makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, dia buat sendiri makanan melalui fotosintesis. Bagi menjalankan fotosintesis dengan efisien, cekap, tumbuhan perlu menukarkan gas. Tumbuhan perlu menukarkan gas. Maksudnya dia kena tukar gas apa ni? Tukarkan gas ni, gas apa yang terlibat? Gas oksigen dan gas karbon dioksida. Ya. Semasa fotosintesis, tumbuhan mengeluarkan gas oksigen dan tumbuhan menyerap gas karbon dioksida. Ini adalah semasa fotosintesis. Ambil gas karbon dioksida, dia bebaskan gas oksigen. Dan tumbuhan juga perlu menyerap cahaya. Bukan saja gas, cahaya pun dia kena serap. Pertukaran oksigen dan gas karbon dioksida antara tumbuhan dan persekitaran berlaku melalui liang stoma. Liang stoma itu adalah tempat di mana laluan gas. Gas oksigen, gas karbon dioksida semua lalu kat situ. Apakah stoma? Kita tengok stoma. Apa dia stoma? Stoma adalah merupakan liang seni, liang kecil yang terdapat di permukaan epidermis bawah daun. Biasanya kita dapat di bawah, atas ada tapi tak banyak, selalunya di bawah. Setiap liang stoma diapit oleh sepasang sel yang namanya sel pengawal. Dialah mana rupa sel pengawal tu. Inilah rupanya sel pengawal ni. Kita highlight sikit. Ni. Ni adalah sel pengawal. Ada sepasang sel pengawal yang kawal stoma ni tertutup ataupun terbuka. Sebab stoma ni bukan sentiasa terbuka. Ada kalanya dia tertutup, lubang ni tertutup, ada kalanya liang ni terbuka. Siapa yang kawal? Sel pengawal. Lupa cikgu nak bagi tahu tadi antara sel tumbuhan yang ada kloroplas adalah sel mesofil palisad, sel mesofil bespan dan juga sel pengawal sahaja yang ada kloroplas. Yang lain tak ada. Sel epidermis atas tak ada, sel epidermis bawah tak ada. Okey. Sel pengawal juga mengandungi kloroplas untuk menjalankan proses fotosintesis. Ingat setiap stoma ada dua sel yang mengawal buka dan tutup stoma tadi, iaitu sel pengawal. Sel pengawal ni antara cirinya dia ada kloroplas untuk buat proses fotosintesis. Okey, jelas tak? Untuk 2.2 ni, kita nak fokuskan kepada penutupan dan pembukaan stoma. Sebab bila stoma tertutup dan terbuka, ini adalah peluang untuk berlakunya pertukaran gas. Jadi kita nak tengok muka surat. Kita tengok sini sekejap. Jadi nanti macam biasalah. Macam biasa, tulis nota. Kita tengok daun. Nota macam biasa.
Daun, tulis sini dia adalah organ utama pertukaran gas. Gas yang terlibat adalah gas oksigen dan gas karbon dioksida. Berlaku di mana? Pertukaran gas ni berlaku di mana? Berlaku di stoma. Berlaku di stoma. Lepas tu tambahlah sikit kalau nak tulis kat bawah ni. Apa dia stoma? Stoma adalah liang seni yang terdapat di bahagian bawah epidermis daun. Sekarang ni kita nak highlight kepada penutupan dan pembukaan stoma. Jadi gambar rajah ni cikgu ambil di muka surat dalam buku teks semua ada dalam buku teks lah. Gambar rajah ni semuanya ada dalam buku teks. Okay, kita tengok sekarang. Kita nak tengok pembukaan stoma dulu. Kita tengok pembukaan stoma. Adik, awak tengok buku teks muka surat berapa? Muka surat 32. Okay, kita tengok sini. Saya highlightkan kepada pembukaan stoma dulu ya. Okey. Tengok sini. Okey. Ini adalah stoma yang mana satu? Ini stoma yang ni. Stoma yang ni, sekejap cikgu tulis. Inilah stoma. Inilah stoma. Liang tu. Okey. Yang kat tepi ni, ini adalah sel pengawal. Dia bentuk macam kacang. Sel pengawal, dia sepasang. Ini sel pengawal. Dialah yang bertanggungjawab buka dan tutup stoma. Dan sel pengawal ni dia ada banyak kloroplas. Okey ya. Cikgu okey lah, ni contohnya lah. Okey. Yang ni adalah kloroplas. Ni kloroplas, ni kloroplas. Ni katalah kloroplas Kloroplas. Banyaklah kloroplas ni. Okey, pada waktu siang, sebabkan sel pengawal ni ada kloroplas, disebabkan sel pengawal ini ada kloroplas, maka sel pengawal ni boleh buat proses fotosintesis. Ya, dia ada kloroplas dan dia boleh buat fotosintesis. Bila dia dah boleh buat proses fotosintesis, akan terbentuknya lah hasil fotosintesis iaitu glukosa. Setengah buku dia kata glukosa, setengah buku dia kata gula sukrosa. Mana-mana pun sama je. Okay, contohnya dia pun banyaklah terbentuknya glukosa kat dalam sel pengawal ni. Contohnya ni glukosa. Ni glukosa terbentuk, ni glukosa. Banyaklah glukosa ni terbentuk ni. Glukosa. Okey, yang warna merah ni kita katakan glukosa lah. Gula. Gula adalah hasil fotosintesis. Okey, banyak. Dan pada okey. Itu satu hal. Okey. Yang kedua. Pada waktu siang juga, ion kalium akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Okey. Sebelah sel pengawal ni, sekejap saya tulis ni. Sebelah sel pengawal ni ada sel epidermis. Ni sel epidermis ni sebelah dia ni. Sel epidermis bawah. Okey. Pada waktu siang, ingat pada waktu siang ni semua cerita waktu siang. Ion kalium daripada sel sebelah sel pengawal ni, maksudnya sel epidermis bawah lah, akan masuk ke dalam sel pengawal. So ion kalium. Banyaklah ion kalium ni. Ion kalium. Ini pun masuk ion kalium. Yang okey, ni kalium. Tak adalah kat sini.
Sekejap, mana kalium? Ini kalium. 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 Banyak kalium. Ion kalium. Okey. Jadi, apabila ion kalium pun dah masuk daripada sel epidermis masuk ke dalam sel pengawal, dan sel pengawal itu sendiri boleh buat proses fotosintesis menghasilkan glukosa. Jadi, kepekatan cecair dalam sel pengawal ni pekat. Faham maksud saya? Maksudnya cecair kat dalam sel pengawal ni pekat. Dia hypertonik berbanding sel jiran sebelah dia tu. Kat dalam tu ada gula. Kat dalam sel pengawal tu ada gula. Ada gula. Ada ion kalium. Maksudnya dia pekat lah. Faham tak? Maksudnya kepekatan cecair kat dalam sel pengawal tu lebih hypertonik berbanding, nak bandingkan dengan siapa? Nak berbandingkan dengan sel epidermis sebelah dia ni. Sel epidermis dia hypotonik, sel pengawal tu hypertonik. Hypertonik sebab air kurang, bahan terlarut tu banyak. Bahan terlarut tu ialah glukosa dengan ion kalium. Faham kat sini? So, kita boleh katakan cecair dalam sel pengawal adalah lebih hypertonik berbanding sel epidermis. So, apa yang berlaku? Bila jadi macam ni, apa yang berlaku? Jadi, kesan dia akan berlakunya pergerakan air. Air daripada sel epidermis sebelah ni akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Kita dah belajar kan osmosis sebelum ni kan, di kata 4 kan. Akibatnya bila jadi macam ni, akan berlakunya proses osmosis. Air daripada sel epidermis sebelah sel pengawal tu akan masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sebab dia nak imbangkan kandungan air. Kat dalam sel epidermis tu banyak air. Kat dalam sel epidermis tu banyak molekul air. Kat dalam sel pengawal tu kurang air. Dia dah kurang air pasal dia dah pekat. Jadi air daripada sel epidermis tu masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Jelas? Okay. Banyaklah air masuk. Bila air masuk, sel pengawal ni jadi segah. Dia akan segah. Segah tu maksudnya air dalam sel pengawal ni banyak sangat. Kita gunakan istilah segah untuk sel tumbuhan ya. Ini semua flashback balik yang 3 tempat. Sel pengawal tu akan jadi segah. Bila segah, satu sifat sel pengawal ni, dia akan melengkung. Nampak tak dia melengkung? Dia bukan macam ni ya. Dia akan jadi macam ni. Dia melengkung. Dia jadi bentuk kacang. Bila dia segah, dia akan jadi bentuk melengkung. Melengkung tu bentuk macam sel kacang hijau. Dia melengkung. Sebabnya dia melengkung, sebab dinding sebelah dalam dia ni, nampak ni dinding sebelah dalam ni, dinding yang warna hijau ni, dinding sebelah dalam lebih tebal daripada dinding yang sebelah luar. Dinding sebelah luar ni nipis, nampak tak? Yang dalam tu tebal, yang luar ni nipis. Jadi bila tak sama ketebalan dinding, bila segah dia melengkung. Jelas? Bila sebelah kiri ni melengkung macam ni, bila sebelah kanan ni melengkung macam ni, akibatnya akan ada macam lubang kat tengah ni. Jadi kita katakan stoma telah pun terbuka. Sebab itulah waktu siang kenapa stoma terbuka. Ceritanya kenapa waktu siang stoma terbuka.
Apa ni awak fikir dan awak fahamkan. Kalau rasa tak faham, nanti boleh ulang balik. Jelas ya? Waktu siang, stoma terbuka. Kenapa? Sel pengawal segah. Sel pengawal tu jadi segah. Sebab apa sel pengawal segah? Sebab ion kalium daripada sel jiran ni sel epidermis lah. Sel epidermis sebelah ni. Ni sel yang ni. Masuk ke dalam sel pengawal secara pengangkutan aktif. Ion kalium masuk secara pengangkutan aktif. Air masuk secara osmosis. Okey, ni satu hal. Ni satu cerita. Ni cikgu ulang balik yang tadi ya. Pada waktu siang, sel pengawal ni buat proses fotosintesis. Sebab dia ada banyak kloroplas. Bila dia buat proses fotosintesis, dia akan menghasilkan glukosa dengan sukrosa dengan banyak. Kan? Nampak tak yang merah-merah ni? Ni, glukosa ataupun sukrosa banyak. Ion kalium pun banyak kat dalam ni. Sukrosa pun banyak. Maksudnya cair kat dalam sel pengawal tu pekat lah. Lebih hypertonik berbanding. Ingatlah bila kita gunakan perkataan hypo kena ada berbanding. Berbanding dengan sel jiran sebelah ni. Sebelah kiri dengan kanan. Ini akan menjadikan sel pengawal lebih hypertonik berbanding sel jiran ataupun sel epidermis yang bersebelahan. Kalau tak faham sel jiran. So, rentetan daripada ini molekul air daripada sel epidermis meresap masuk secara osmosis. Ingat, air masuk secara osmosis, masuk dalam vakul. Yang warna biru ni vakul. Ion kalium masuk secara pengangkutan aktif. Sel pengawal akan menjadi segar. Akibatnya sel pengawal akan jadi segar. Dan dia akan melengkung keluar. Bila dia melengkung keluar, stoma akan terbuka. Kalau nak cerita lebih lanjut kenapa dia melengkung, sebab dinding sebelah dalam lebih tebal daripada dinding yang sebelah luar. Bila tak sama ketebalan dinding, bila segah, melengkunglah sel tersebut. Yang kat sini samalah dengan kat sini. Bila yang ni melengkung, yang ni pun melengkung, terbukalah stoma. Cikgu harap penerangan cikgu ni cukup jelas untuk awak faham. Kalau tak faham, ulang balik semula sampai faham. Okey, ni cerita waktu siang. Biasanya stoma terbuka waktu siang. Jelas ya? Okey, bila dah jelas tentang tu, kita tengok pula masa bila pula stoma tertutup. Normalnya stoma tertutup waktu malam. Ataupun kita kata sebab malam tu tak ada cahaya matahari. Tertutuplah stoma. Kenapa stoma boleh tertutup? Okay. Kalau dah faham yang pembukaan stoma, secara tak langsung awak memang faham penutupan stoma. Okey, kita tengok sini. Waktu malam, kita tengok yang ni dulu Waktu malam tak ada cahaya. Waktu malam tak ada cahaya matahari. Bila tak ada cahaya matahari, dia tak boleh buat proses fotosintesis. Bila dia tak buat proses fotosintesis, tak ada gula. Tiada gula. Saya tulislah kat sini. Nak bagi faham. Tiada glukosa. Dalam sel pengawal tu tak ada glukosa. Okey? Tak ada glukosa. Sebab malam cahaya tak ada, tak boleh buat fotosintesis, gula tak boleh terbentuk, tak ada glukosa. Dan waktu malam juga, waktu malam gelap. Bukan waktu malam, sebenarnya waktu malam atau waktu gelap. Ion kalium dari sel pengawal akan bergerak keluar. Ini pun satu hal juga. Ion kalium yang duduk dalam sel pengawal ni, dia bergerak keluar. Kita buat kali lain.
ion kalium yang dah duduk dalam sel pengawal tu bergerak keluar. Semua keluar. Gula tak ada, ion kalium pun tak ada. Sebab semua dah keluar. Okey. Kalau dia masuk tadi secara pengangkutan aktif, dia keluar pun secara pengangkutan aktif. Jadi awak boleh bayangkan macam mana kepekatan cecair dalam sel pengawal. Gula tak ada, ion kalium pun keluar. So dia jadi lebih cair, betul tak? Cecair dalam sel pengawal lebih hypotonik berbanding dengan sel epidermis sebelah dia ni. Ni sel epidermis sebelah dia. Ni sel epidermis sebelah dia. Ni sel epidermis. Sel epidermis. Sel pengawal tu hypotonik berbanding sel sebelah dia tu. Sel epidermis sebelah dia tu. Okey. Sini, tengok sini ya. Sini hypertonik. Sini hypo. Sekarang ni air nak bergerak daripada mana ke mana? Hypo tu maksudnya banyak air. Hyper tu kurang air. Akibatnya air daripada sel pengawal juga akan keluar masuk ke dalam sel epidermis secara osmosis. Jelas? Kat sini jelas tak? Kat dalam sel pengawal tu tak ada gula. Ion kalium kalau ada pun dia keluar. So dia jadi sangat cair lah. Bila sangat cair maksudnya dia banyak air. Bila banyak air kita gunakan istilah hypotonik berbanding sel epidermis sebelah dia tu. Kat dalam sel pengawal ni banyak air. Kat sini kurang air. Jadi air akan bergerak daripada kawasan yang banyak air ke kawasan yang kurang air. Jadi air daripada sini bergerak masuk sini lah. Sebab sini banyak air. Ni banyak air. Air banyak. Sebab apa air banyak? Sebab gula tak ada. Ion kalium pun tak ada, dah keluar. So dia jadi cair. Jadi akan berlakunya proses osmosis. Air daripada kawasan yang banyak air akan bergerak ke kawasan yang kurang air secara osmosis. Bila air dah keluar daripada sel pengawal, kita 4 kita dah belajar, sel pengawal ni jadi flasid. Flasid, kita gunakan istilah flasid. Sel pengawal flasid. Flasid lawan dia segar. Sel pengawal jadi flasid. Bila dia flasid, dia tak melengkung. Bila dia flasid, dia tak melengkung. Dia akan jadi macam ni. Macam ni. Ada tak stoma kat tengah ni? Terbuka tak? Sebab dia tak melengkung, benda ni akan tertutup rapat. Jadi kita katakan stoma tertutup. Stoma tertutup lah. Jelas? Stoma pun tertutup. Jadi tak adalah pengeluaran gas oksigen dan kemasukan gas karbon dioksida pada waktu gelap. Jadi kalau waktu gelap memanjang, katalah bumi kita ni 6 bulan gelap. 6 bulan lah tumbuhan tadi tak boleh mengeluarkan oksigen. Rasa-rasa apa jadi pada semua hidupan kat kawasan tu? Mati, tak ada oksigen. Sebab yang bekal oksigen kat kita sekarang ni tumbuhan. Ni penting ni, tumbuhan kena ada cahaya ni. Penting pada tumbuhan pun ya, penting pada kita pun ya. Okey, waktu malam stoma tertutup sebab sel pengawal flasid. Dia flasid sebab 1, 2. Akibatnya
Ini akan menjadikan sel pengawal lebih hipotonik berbanding sel jiran. Molekul air daripada sel pengawal akan meresap keluar secara osmosis. Sel pengawal menjadi flasid, stoma akan tertutup. Cikgu rasa cikgu dah cuba sebaik mungkin menerangkan untuk awak faham. Okey. Jadi tolonglah fahamkan. Dan kalau masih lagi tak faham, nanti boleh tanya cikgu dalam kelas. Awak tulis nota kat mana-mana yang awak tak faham, so kita boleh berbincang lagi lah. Tapi saya rasa ni dah cukup jelas lah daripada saya. Okey, jadi untuk nota, saya naklah awak lukiskan benda ni sebagai nota pada hari ini. Okey. Okey, itu saja untuk penutupan dan pembukaan stoma.